أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat kasih sayangnya serta mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Pada pagi ini sekali lagi kita dalam tajuk pengajian kita berhubung dengan tauhid asaan Allah sebagai asas utama yang ditetapkan yang menjadi asas segala amalan hidup kita. Kerana tauhid itu adalah sebagai amalan atau pelajaran atau pengajian atau ilmu yang paling mula disampaikan daripada Allah melalui para rasul dan para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sejagat. Yang mana setiap nabi dan setiap rasul itu, makanya Allah bangkitkan mereka, Allah bangkitkan para rasul itu untuk menyeru dan mengajak manusia kepada ibadah. Ibadah ini artinya tauhid san Allah. Seperti mana ayat yang disebut dalam surah An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah utuskan, yakni Allah menyebut kami dengan cara hormatnya, fi kulli ummatin, pada setiap ummah, setiap generasi, setiap masa atau zaman demi zaman, rasulan, sebagai seorang rasul. Rasul ini utusan Allah. An ya'budullah, supaya mereka itu menyembah Allah. Tujuannya Allah utuskan rasul mengajak umat manusia supaya menyembah Allah. Menyembah juga diartikan dengan beribadah, bertauhid, mengesahkan Allah tanpa menyengutuinya. Di samping itu pula wajtanibut taghut, kami menjauhi daripada taghut, yakni kesesatan. Kesesatan ini termasuklah segala perkara-perkara maksiat, syirik dan juga kedurhakaan yang lain yang termasuk dalam larangan supaya tidak tergugat ibadah kita ataupun ibadah tauhid kita kepada Allah itu tetap membersih, tetap suci, mulia. Ini ayat pertama yang dikatakan apa yang kita telah sarankan pada minggu-minggu yang lalu. Sebagai tajuk kita pada hari ini ialah kita nak mengenalkan arti tauhid. Dan kelebihan tauhid itu boleh menghapuskan segala dosa. Sebelum itu kita lihat dulu pengertiannya. Bila kita sebut tauhid, kita dah sebut sikit sebanyak untuk nak menjelaskan lagi, menerangkan lagi ataupun membersih, menjernihkan lagi kefahaman kita.
Bila sebut tauhid artinya mengesahkan. Sifatnya perbuatan. Kita kata kena buat, kena jadi, kena mengesahkan. Dalam bentuk kalimah ini masdar. Dalam bahasa Arab sebut masdar, artinya pokok dasar kata-kata daripada tauhid dan mengesahkan Allah, sama ada pada zatnya, sifatnya dan asma'nya dan af'alnya. Artinya Allah lah zat yang tidak sama dengan zat yang lain, dan zat yang lain pula tidak sama dengan zat Allah. Ini mana tauhid, bersihkan antara dua pihak. Allah tidak serupa dengan suatu, suatu tidak serupa dengan Allah. Jangan Allah tak serupa dengan suatu, tapi suatu pula jadi Allah. Itu lain pula maknanya. Ada orang mengatakan Tuhan tak serupa dengan kita, tapi ada orang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Serupa dengan Allah tadi. Jadi sifat mengasahkan diri kita ni ada Tuhan, ada rasa ada Tuhan. Tuhan ni artinya pemilik langit dan bumi, Tuhan punya. Diri kita semua ni ada Tuhan. Kita bukan hidup semata-mata bebas ikut suka kita, tidak. Kita ada Tuhan dia. Inilah yang Allah sebut. Supaya kita rasa bahawa kita tidak boleh buat sewenang-wenang. Kita tidak boleh duduk atas dunia bumi Allah ini dengan sewenang-wenangnya, dengan sesuka hatinya. Ada peraturan, ada jalan. Dan di antara lain, bila kita sebut tauhid asahan Allah, maka terasalah kita bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Sama ada dalam rububiyah, ataupun dalam uluhiyah, ataupun dalam asma' wa sifat. Apa dalam rububiyah? Yang di dalam penciptaan, pentadbiran, mengatur. Siapa yang mengatur alam ini? Menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Siapa yang mengaturnya? Yang mengadakan sistem-sistem yang berjalan. Matahari itu mengikut sistemnya, bulan mengikut sistemnya. Dan hari ini kita ada dengar berita mengatakan bahawa matahari akan tergerhana pada jam 2.45 petang ni, sampai pukul 4. Jadi gerhana sebelah matahari. Itu sistem itu. Maknanya kita dah tahu, manusia boleh kira, boleh hitung. Sebab Allah jadikan dia semua dengan sistem. Allah aturkan semua. Itu dengan peraturan yang yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan demikian. Kerana itulah dikatakan rububiyah, Rabb. Rabb ni pencipta. Makna Rabb saja tu pun ada 4 arti di situ. Kita tengok ni, Rabb artinya Khaliq, Al-Khaliq, pencipta. Rabb juga Al-Hafiz, memelihara. Rabb juga dikatakan Al-Mutadabbir, iaitu yang mengatur, yang mentadbir. Jadi maknanya Allah lah yang mengatur, yang mentadbir alam semua. Ini diyakini, dipercayai oleh setengah manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras, mengikut perasaan kan, mengikut akal fikiran. Tetapi ada satu khayalan. Dalam fikiran mereka itu ada suatu khayalan. Khayal inilah yang menjadikan kesesatan. Tanpa ada ilmu, hanya menghayalkan bahawa ada Tuhan itu, ada anaknya, ada penjaganya. Itu pula yang menjadikan kita ni syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam sudut rububiyah ni, menurut ulama ahli tauhid, ulama tauhid mengatakan Tuhan bersifat rububiyah atau bersifat pencipta, mengadakan, menjadikan, menghidupkan, mematikan. Mereka tetap mengaku demikian. Orang-orang musyrikin juga mengaku demikian. Seperti mana Allah telah jelaskan kepada kita, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah fa anna tufakun. Wala in sa'altahum, dan sekiranya kau Muhammad tanya mereka, soal mereka, tanya orang musyrikin itu, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulun, pasti mereka jawab, pasti mereka katakan Allah, Allah. Artinya orang musyrikin Makkah yang tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga percaya adanya Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Artinya itu dalam rububiyah mata-mata. Tapi dia kata fa anna yufakun, ada fa anna tusrafun, ada mereka itu berpaling. Mengapa mereka berpaling daripada menyembah Tuhan itu?
Kenapa mereka tak sembah yang? Mereka sembah yang lain, mereka adakan Tuhan yang lain. Ini sebagai satu khayalan buat mereka. Mereka anggap bahawa yang lain itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu daripada khayalan, bukan ada ilmu, bukan dengan dalil. Mereka sembah seperti mereka anggapan mereka sebagai anak malaikat. Malaikat itu anak Tuhan, anak perempuan Allah. Dan berhala-berhala yang mereka ciptakan itu orang-orang yang berahli ibadah, orang yang kuat ibadah, orang yang dekat dengan Allah. Lalu mereka sembah untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan mereka bukan kata berhala itu Tuhan. Ini juga dijelas oleh Allah. Kata-kata mereka, pengakuan mereka itu cuma khayalan, mengasalkan kata berhala yang mereka buat ni, mereka cipta ni daripada nenek moyang mereka lagi, adalah semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kebaikan yang mereka anggap baik, yang telah dimasukkan oleh syaitan ataupun musuh Allah yang sebesar-besar musuh ni, supaya mereka merasakan aman, apa yang mereka buat tu betul. Ini satu daripadanya. Sebab mereka tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan. Katakanlah Isa bisultan ni, tidak ada dalil, tidak ada keterangan yang mereka buat kerana hayalan. Rasa-rasa Tuhan itu ada anak, rasa-rasa Tuhan itu ada sekutu-sekutu. Ini mana syirik. Sehingga mereka sanggup menjadikan benda-benda selain pada Allah itu, orang-orang wali-wali Allah, orang-orang ahli ibadah, orang yang soleh. Bila masa mereka ada kata, iaitulah masa Nabi Nuh alaihi salam. Ini Nuh lah yang menyeru, mengajak manusia ni. Pertama menyeru kaum. Kalau di masa Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, masih jauh lagi orang yang bersyirik ni. Mereka tak ada syirik-syirik pada Allah dengan cara menjadi macam apa yang disembah berhala-berhala. Dekat Nabi Nuh nak bangkit, sama satulah. Mereka bila Nuh menyeru mereka, mengajak mereka kepada Allah, kepada Tuhan Allah, mereka terus mengatakan kepada kaumnya, wala tazarunna waddan wala suwa'an wala ya'uq wala ya'uq wa yaswa wala yasuq wa ya'uq wa nasra. Ini katakan Tuhan yang mereka ini. Walau Nuh seru macam mana, walau Nuh ajak kita semua Tuhan macam mana pun, jangan tinggal. Wadda, nama Tuhan mereka. Wadda, Suwa', Yarus, Ya'uq dan Nasrah. 5 Tuhan ni jangan tinggal. Ini tua-tua besar-besar mereka. Kenapa? Kerana ini nenek moyang kita dulu. Orang-orang baik-baik, orang-orang soleh di zaman dulu, untuk kita nak dekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Salah mana? Ini sebagai khayalan, mana ada dalil, mana ada keterangan. Cuma bila tanya mereka pasal apa sembah benda ni, kami dah buat, nenek moyang kami dah buat. Itu saja. Alasannya tu nenek dah buat. Jadi oleh yang demikian itulah tauhid rububiyah ini kita kena tingkatkan. Tingkatkan ini yang katakan tauhid rububiyah ni banyak dalam masyarakat kita anggap ada Tuhan yang menjadi langit bumi sudah cukup. Macam orang percaya dulu mengaji sifat 20 tu, dia tahu Tuhan ada, sedia, kekal. Sebab tu kan. Tapi bila sembah, bila buat kerja, bila beramal dalam hidup mereka, apakah mereka tindak tanduk yang dilakukan? Daripada melakukan syirik pada Allah tanpa disedari. Ini yang perlu kita kenal tauhid ini. Sebab apa ulama membahagikan tauhid ini? Setengah ulama dia tak mau bahagian tauhid ini. Tak mau ada bahagian ni. Kita bahagian ni untuk nak memahami saja. Kerana orang yang berpegang pada tauhid rububiyah ini belum tauhid lagi. Hanya orang-orang musyrikin pun ada tauhid ini. Orang musyrikin dulu percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Seperti Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Dikatakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah, satu peringatan, satu penjagaan diingat oleh Allah. Lillahi dinul khalis. Bagi Allah itu agama yang murni. Tak boleh ada yang lain. Tetapi setengah daripada manusia, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi setengah manusia dia menjadikan wali-wali, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, ulama-ulama dan bagai-bagai lagi yang menjadi ketua pimpinan mereka, orang yang besar-besar di antara mereka, orang yang berjaya daripada kalangan mereka,
Mereka jadikan sembahan, mereka jadikan pujaan, puja, hormat puja, wali. Lalu mereka kata, mana abuduhum, tidak kami sembah mereka itu. Lain selain pada sembah tu, mana abuduhum, illa tujuan yang mereka sembah, yang mereka dekatkan diri pada ulama-ulama, pada wali-wali itu, liyuqarribuna ilallahi sulfa, untuk mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Bukan mereka kata berhala itu Tuhan. Ada semua berhala katanya, ni Tuhanmu, boleh buat lagi babi? Dah, bukan. Kami sembah dia ni kerana nenek moyang kami duk sembah dulu, untuk nak dekat dia pada Allah. Jadi kita ni hamba kepada Allah yang sedekat-dekat. Sebab tu mereka tak boleh tinggal tu. Mereka tak tinggal, wala tazarunna waddan, masa Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh mengatakan, mengadu pada Tuhan, ya Rabb, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya aku ni menghadapi kaum, menyeru kaum, mengajak kaum ni siang dan malam untuk beribadah sembah Allah, jangan sembah benda-benda tu. Apa pada mereka? Apa dapat mereka? Apa mereka dengar? Mereka ikut. Nah, bahkan Nabi Nuh mengatakan tidak lain, mereka lebih jauh lagi, lari jauh, lari lagi tak mau, lagi marah pula. Padahal yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Seperti mana orang menyembah jin, minta tolong pada jin, minta tolong pada benda-benda gaib, benda tak nampak, betapa tapi minta pertolongan. Ini juga Allah jelas dalam Al-Quran betapa mereka itu sesat di jalan Allah ini. Kenapa tak seru pada Allah terus? Sedang Allah itu yang mencipta langit, Tuhan bumi, Tuhan segala-galanya, dan dia punya segala-galanya. Dia belakang. Nak apa minta kat dia? Nak apa harap kat dia? Nak apa mengadu kat dia? Apa ada hal kita mengadu, minta tolong dia? Yang minta tolong jin tu pasal apa? Yang minta tolong malaikat tu pasal apa? Ini satu-satu soalan yang perlu kita tanam dalam rasa. Kerana jin, malaikat ini yang dekat dengan Tuhan. Nak suruh Tuhan, kita tak nampak Tuhan. Nampakkah jin? Jin kita tak nampak. Yang kita dipanggil jin, suruh jin, usul jin. Inilah kesesatan disebabkan tauhid ni. Sebab itulah kita nak dalami tauhid ini. Nak bagi jelas tauhid ini, bukan sari dua. Tapi Allah sebutkan oleh Rasulullah ni, ilmu tauhid ini pasti daripada buayan hingga liang lahat. Kerana dia boleh rusak dari tengah-tengah jalan. Asal daripada Adam bersih, daripada Nuh, daripada Adam bersih, mari si anak Adam yang terakhir tu jadi nabi. Juga bersih, mereka sembah Allah, mereka berdoa minta dengan Allah, tak minta benda yang lain. Nabi Idris juga. Idris ni yang orang yang ke-10 Nabi Adam ya. 10 generasi yang ke-10 juga bersih. Mohon pada Allah, tak ada siapa nak adakan Tuhan lain pada Allah. Tapi selepas Nabi Idris itulah mula dimasukkan syaitan ini, syaitan iblis ni lah. Iblis ni dia cuba masukkan dalam fikiran manusia. Dan Nabi tak ada, Rasul pun tak ada celah-celah tu antara Nabi Idris dengan Nabi Nuh ni. Satu generasi yang panjang masa mereka ada kalah sembahan. Mereka lukis di bukit-bukit, di batu-batu ni, gambar-gambar nenek moyang baik dulu. Termasuklah wali-wali yang mereka anggap orang baik dalam masa zaman tu. Mari kita mendekatkan diri dengan dia. Marilah kita tengok dia, mari kita dekat dia, rasa kasih kat dia. Tak sembah lagi, cuma mari tengok ni lah nenek kita dulu. Selamat kita ni, kita duduk nak selamat ni. Minta hujan turun, tanaman-tanaman subur, segala-gala apa subur, sembah ni. Bukan sembah, tapi minta mereka dekat dengan dia. Mari satu generasi, lama lagi buat patung. Orang lain duduk jauh, kau banyak orang, kau ramai. Nak mari bukit tu, dia tak larat nak mari dah. Jauh-jauh. Buat patung, upah, tokek tukang buat patung. Awak balik kampung dia. Sembah di kampung dia. Itulah mula jadi sembahan tu. Jadi tak ada Nabi celah tu. Tak ada orang yang nak menyampaikannya. Lahirlah Nabi Nuh. Bila lahir Nabi Nuh mengejak mereka ni, mulalah ada pembesar-besar yang kuat pegangan mereka itu, teguh dah pegangan, tak boleh nak goncang. Kata dah melekat.
Melekat dah amalan orang tua-tua ni. Kita selalu amalan orang tua-tua ni. Kata ada ilmu datang mari, ilmu dengan sebenar kita tak belajar, dia dah lekat itu. Amal tu, sesak ke tak sesak kan bukan kira orang. Hak ni hak amalan nenek moyang. Kalau mereka fikir mari macam mana boleh kita sembah benda ni, dapatkah kita? Sembah berhala, sembah batu, sembah patung kayu, patung mut, semua. Apakah dia boleh buat apakah kita? Dia kata Allah lah baginya kita sembah benda ni. Apa dia kena mengenal dengan Allah? Itu dia tak ada seruan celah-celah tu. Mereka pakai buat dengan fikiran, dengan khayalan. Sebab syaitan ni dia pesan dalam Al-Quran surah An-Nisa tu. Kita tengok ayat 116 115. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am. Wala udillannahum, bila Allah kata la'anahu Allah, setan-setan ni iblis ni akan dilaknat, terletak dia dalam laknat Allah. Mana laknat ni, mana tak dapat rahmat. Dia tetap dalam kekafiran, tetap dalam kedegilan, keingkaran, duduk dalam tu. Tak payah nak ogeh mana, tak payah nak congkeh mana, tak payah nak bagi tahu macam mana pun iblis, dia takkan terima Islam. Dia akan tak terima pun nak kebenaran. Sebab dia rasa sakit hati dia, rasa marah dia, ataupun tak puas hati. Sebab dia ni orang lama, sebab dia ni orang dulu, sebab dia orang kuat ibadah, tiba-tiba Allah terpencilkan dia. Allah pencil, pisahkan dia daripada malaikat. Kerana dia termasuk dalam golongan istakbar, nyombong diri. Dia anggap dia buat tu betul semua. Akhirnya Allah kata la'anahu Allah, terlaknat oleh Allah. Bila laknat oleh Allah, dia kata apa? Qala la attakhizanna. Berkatalah iblis, pasti ku ambil, ku jadikan min ibadika nasiban mafruḍa. Dalam umat ni, dalam umat Allah ni, umat ni, dalam kaum, dalam anak cucu Adam ni lah, daripada Adam tu sampai ke kita hari ni, pasti ku jadikan dia, ku ambil habuan aku, habuan dia mesakkan ni, dia mesakkan. Dikatakan sesak menurut Abi Qatadah, seorang tabi'in, yang mengatakan bahawa Rasulullah menyebut 1/1000 seorang saja yang nak masuk syurga. 999 mau jadi habuan iblis. Ingatlah umat kita ni, manusia ni, daripada Adam sampai ke hari kiamat, 1000 seorang aja yang lepas. Semua duduk dalam kesesatan. Sebab kesesatan ni dia buat macam mana? Satu daripadanya la udillannahum, yang menyesatkan. Iblis dia menyesatkan. Inilah dia masukkan akal ni, mana masukkan fahaman, masukkan rasa malas, tegan, tak mau nak belajar, tak mau nak dengar, tu jadi sesatlah tu. Jadi tak pernah dengar ayat Quran, tak pernah dengar amalan-amalan sunnah Nabi. Ini dia sesat. Wala umanniyannahum, dan pasti ku tanam, ku masukkan dia angan-angan. Apa angan-angan ni? Itu rasa menang, rasa aku betul, rasa aku dah faham, rasa aku pandai. Ini banyak orang. Banyak bila ajak belajar, ajak buat tauhid apa ni, tauhid mengaji 2 hari ya. Ada semua. Ustaz-ustaz sendiri pun ada sebut macam tu. Tauhid 2 hari 3 hari pun faham lah. Boleh lah. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah disebut tauhid ni, belajar tauhid bila sampai bila, orang tanya dia, Tuan Syekh, Tuan Imam, tauhid kita belajar nak kena faham tauhid ni sampai ke mana? Selagi kita tak dapat bezakan antara Allah Khaliq dengan makhluk. Jadi manusia yang menjadi makhluk. Nak beza antara Khaliq dengan makhluk, inilah. Mana dia Khaliq, kerja Tuhan, mana kerja makhluk. Kadang-kadang kita samakan kerja Tuhan tu, kerja makhluk buat tu. Kita minta kat Tuhan barang yang kita minta tu kepada makhluk. Nak minta kat Tuhan tapi minta ke makhluk. Ini katakan selagi tidak ada ikhlas, tidak ada murni, kemurnian, kesucian hati, selama itu belum tauhid. Sebab bila sebut tauhid, tauhid ni satu amalan yang mendatangkan keikhlasan diri. Kita nak ada ikhlas tu. Kita ni macam mana ikhlas? Dia kata wa ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Makna syahadat an la ilaha illallah nafi syirk. Syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan melainkan Allah itu menafikan syirik.
Wal bara'ah minhu, dan berlepas diri daripada syirik. Aku tak pegang, aku tak sanggup, aku tak ambil kira. Aku tak peduli. Aku tak ambil tahu syirik. Wa mimman fa'alahu, dan daripada apa yang dikerjakannya, apa yang berlaku. Kerana wa ikhlasul ibadah lillahi wahdah, dan ikhlas ibadah itu kepada Tuhan yang esa. Ni ya tauhid. Kita dapat melakukan ibadah kerana Allah, sembelih kurban kerana Allah, apa kerana Allah, haji kerana Allah. Kerana Allah tu bukan sebut, bukan kata. Bukan aku mengerjakan kerana Allah, sudah. Kerana Allah ini dengan perbuatan kita, dengan kehendak, dengan kepahaman, dengan pengertian, dengan ilmu kita. Tahu bagaimana buat kerana Allah ni. Dan buat kerana manusia ni ke mana? Nak tahu. Nak bersih hak tu, nak bersih hak tu, bukan sehari dua. Ini dia kata berulang-ulang bertahun-tahun. Kenapa? Dia masuk balik. Dalam bersih dah pun dia masuk balik. Berapa banyak orang yang terjumuh dalam syirik, sedangkan dia sudah bertauhid dengan Allah. Dia boleh jatuh dalam syirik kerana sikit saja. Sikit ni sikit saja. Sebab tu setan yang dia sebut wala udillannahum, pasti ku sesat mereka, wala umanniyannahum, dan pasti ku pasang angan-angan pada mereka. Pasang angan-angan ni apa dia angan-angan ni? Rasa-rasa aku dah beriman dah, aku dah cukup dah, aku dah rasa beriman. Apa yang aku buat kena semua dah. Aku sembahyang kena, aku buat apa kena belaka dah. Ini umanniyannahum. Jadi tak kuasa nak belajar, tak kuasa nak ambil tahu. Wala amurannahum, dan pasti dia buat perintah ni, dia boleh perintah, dia boleh buat apa dia suruh sendiri. Tak payah Allah perintah, dia buat sendiri. Dia buat semua lah. Sampai kata wala pala yubattikunna azanal an'am, sampai sanggup mereka menggunting, memotong telinga-telinga binatang. Katanya ni Allah, ni orang musyrik dulu ni. Ini hadiah Allah, ini hadiah nazar kerana Allah, dia tanda gunting telinga. Itu perbuatan orang musyrik dulu macam-macam, kita tak nak cerita. Kadang-kadang di dalam masyarakat kita, kalau kita pergi tempat-tempat orang menazar, di telaga-telaga hang tua ke, macam-macam orang nazar nak sembelih, nak datang tamu nazar, nak buat yang ni sini. Itu mari daripada angan-angan tadi. Rasa baik mereka buat tu, rasa betul, rasa ni nak kena buat macam ni. Jangan jauh sangat di Citra ni pada. Di Citra ni sebulan sekali ada amalan-amalan mereka untuk buat keduri, buat apa ni. Ada orang cerita lah. Kena tanya apa tu, tak nak belajar. Bila nak terang perkara-perkara ni, ini tak boleh. Orang duk buat, orang tua duk buat, mana boleh tinggalnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah meriwayat dan menceritakan keadaan orang-orang sebelum kita ini yang mereka jatuh dalam syirik kerana apa? Kerana apa kalau kita tengok keadaan? Kerana apabila tidak ada pengajian, tidak ada pengajaran, putus hubungan dengan ilmu, masa itulah lahirnya kata apa? Orang berfikiran, orang yang mengikut fikiran, mengikut anak, mengikut angan-angan. Kalau kita dengar apa yang ditulis oleh mufti kita dah tulis juga dulu cari. Dia sampaikan asal-asalnya mari pada siapa? Mari pada Tok Pawang ni lah. Bila tanya Tuhan macam mana Tuhan, nanti aku fikir dulu. Dia pakai aku fikir ya. Balik ke renung fikir 2-3 hari mari habaq. Aku dah dapat dah, aku kenal dah Tuhan tu dah ni begini. Dia seorang pawang, tak percaya, tak ada lain dah orang yang lebih baik pada dia, pada pawang. Pawang lah paling besar pada tu. Orang yang paling pawang ni anggap dia ulama besar lah. Dalam masyarakat orang-orang dahulu, orang yang duduk dalam kampung, tak ada ajaran lain dah. Quran, hadis tak ada lagi. Cuma baca Quran, ajar Quran, ajar keluar Allah, ajar tu ya. Tapi kepahaman dengan kepahaman Islam tak ada. Maka waktulah mereka terima. Ajaran itulah mereka terima. Inilah pawang-pawang ni macam-macam. Sebab tu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ni rupa kata lain. Pawang ni, pawang orang Melayu lain. Pawang Siam lain pula. Dia buat berhala. Tengok berhala Siam lain. Berhala India lain pula. Berhala Cina lain pula. Putih melepok apa gini. Dia buat ni. Semua tu daripada pawang. Daripada angan-angan tadi. Dan umanniyannahum, syaitan dia mari buat pengangan. Syaitan dia pasang angan-angan. Untuk nak renung Tuhanmu ni macam ni. Dia nampak saya gambaran tu. Cari tukang buat. Cari tukang tepah tengok. Aku nak tunjuk lagu ni. Pawang. Ikut pawang. Taat pada pawang. Sampai mereka boleh buat berhala besar-besar.
Tengok di perit dia tak sanggup tu, tinggi dah rumah hari tu. Padahal tukang yang buat berhala tu lebih pandai pada Tuhan lagi. Tukang buat berhala, patut sembah tukang tu daripada sembah berhala. Berhala tu tukang yang buat. Tukang tu lebih pandai lagi. Ini cara kita kalau kita fikir, kenapa mereka sembah berhala ni? Bukan anggap sanilah, anggapan. Jadi sebab itulah tauhid rububiyah ini saja ada. Nak tingkatkan tauhid rububiyah ni ada semua orang. Mana manusia ni dia tahu percaya pada Tuhan. Dia kena ada kepercayaan pada Tuhan walaupun dia adalah segi sudut apa pun. Sekalipun komunis ni tak percaya ada Tuhan. Tapi bila mereka tersepit, tegang, apa kata mereka tersekat, terhalang urusan yang mereka nak jalankan, mereka seru balik pada Tuhan. Mereka seru panggil Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb. Tak ada panggil Allah dah lah. Ya Rabb, tolonglah kami ketika mereka berlayar di lautan. Ada Allah sebut banyak ayat-ayat ni. Kita akan terangkan nanti. Tapi ini sebagai misalah, sebagai kami faham tentang makna tauhid itu. Mereka seru di tengah-tengah lautan. Jika aman, jika selamat, kami akan sembelih kami akan buat keduri, kami akan macam-macam buat nazar. Nazar pada Allah. Tapi bila selamat semua sampai ke pantai, mereka bukan nazar kerana Allah, nazar kerana lain. Lain yang mereka buat. Apa yang mereka nak masa tu, masa tersepit tu Tuhan, Allah. Tuhan balik pada Allah, tak nampak Tuhan. Allah lah balik itu. Tapi bila sampai di darat, bersembelihan, meleh ni pergi sembelih di Tok Kamak tu, sembelih di Tok Kamak ni. Itu nak selamatkan diri mereka, kata mereka ni dah bernazar. Ini selalunya disebab kejahilan. Ini dah yang katakan tauhid yang disebut oleh ulama tauhid mengatakan tauhid ada tingkatan dia. Jadi ketingkatan tauhid ini sama dengan orang musyrik. Jadi kalau kita seorang Islam pun, cakap kita mengaku Tuhan yang menjadi langit bumi apa semua, tapi sembahyang dak puasa dak sama dengan orang musyrik. Orang musyrik percaya Tuhan yang menjadi langit bumi. Firaun dia mengaku diri dia Tuhan pun dia ada Tuhan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, kita tak cerita saja, ada kita akan cari itu. Maknanya Firaun sendiri pun ketika Nabi Musa mengajak dia kepada Tuhan, dia kata aku Tuhan dah. Nak bersembah Tuhan pada aku dah Tuhan dah. Tapi bila mereka tersepit apa, mereka tahu bahawa ada Tuhan selain itu. Ada Tuhan lain. Tuhan yang menjadikan ni. Dia Tuhan cakap orang sembah dia, orang mengaku dia Tuhan, tapi dia sendiri pun ada Tuhan. Maknanya tidak ada seorang manusia yang mengaku diri Tuhan dan dia boleh buat segala-galanya. Cuma itu adalah menutupi kebenaran saja. Nak tutup kebenaran supaya orang tak nampak kebenaran. Seperti mana Namrus ketika berhujjah dengan Nabi Ibrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah, katakan tidakkah kamu perhati, kamu lihat, kamu tahu. Kata tara ni boleh kata lihat dengan mata, boleh lihat dengan ilmu, lihat dengan perasaan kita. Dan fikir-fikir macam mana apa yang diceritakan. Hajja Ibrahim, berhujjahnya Ibrahim itu, berdialog Ibrahim dengan fi rabbi tentang Tuhannya, mengenai Allah, mengenai Tuhan. Tak sebut Tuhan, tak sebut Allah. Fi rabbi an atahu Allahu al-mulku, hingga Allah datangkan seorang raja yang berkuasa. Itu datang. Allah tak sebut siapa dia laki-laki itu, raja itu siapa dia. Allah tak sebut, tapi kita dalam sejarah tahu bahawa itu adalah Namrus. Dia mengaku diri Tuhan. Dia mengaku diri berkuasa, boleh buat apa saja apa dia nak. Fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim mengatakan yang menghidupkan, yang mematikan, ya Tuhan itu. Tuhan itu dialah bila kata Tuhan, dia boleh hidupkan, boleh mematikan orang, itu baru Tuhan. Namrud jawab apa? Qala ana uhyi wa umiit. Aku pun boleh hidupkan, aku boleh matikan. Itu dia mengaku. Sebab dia kuasa. Dia kata dia perintah Allah tu suruh tangkap ambil 2 orang dalam penjara tu. Seorang tu ia hukum mati. Seorang ni dia hanya kena J sehari 2 aja nak keluar. Lepaskan dia. Hidupkan, tubuh hidupkan dia. Yang ni potong kepala tu. Lala tu juga potong. Hukum matikan. Ibrahim tak jawab apa lah. Dia kuasa tu tak apa. Ibrahim tak tentang tu. Qala ana uhyi wa umiit. Qala. Lalu Ibrahim katakan. Apa?
Jadi Ibrahim mengatakan lagi pula ni. Dia kata, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala inna Allah ya'ti bis-syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Tuhanku ini, Tuhan tu, Allah Tuhan tu menaikkan matahari di sebelah timur. Sebelah tenaik. Oleh itu kau bawa matahari itu, kami matahari itu naik di sebelah barat. Kalau kamu betul-betul kuasa. Kalau kamu betul-betul kuasa. Tadi dah Nabi Ibrahim tak payah jawab apalah. Dia boleh bunuh orang, dia boleh matikan orang, dia boleh hidupkan orang. Hidup ada hidup dah lah. Mati ada hidup tu lah. Dia pakai faham macam tu. Kuasa dia macam tu. Jadi bila Allah kata fa inna Allah ya'ti bis-syamsi minal masyriq. Allah menaikkan matahari di sebelah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Oleh itu kau bawa matahari itu, kau ambil matahari itu, naikkan dia di sebelah barat kalau kamu kuasa. Fabuhital ladzi kafar. Maka bingung semualah orang kafir. Mai rasa apa? Rasa bodoh lah. Masa itulah sebab tu dia berdebat di depan orang ramai. Namrud dia mengaku itu. Dia tak mengaku kalah pun, jadi dia rasa malu. Dia marah tu lah, dia bakar Ibrahim tu. Itu dia kuasa, dia guna kuasa lah. Kuasa bitu dia ada. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah takkan beri petunjuk pada orang yang zalim. Maka sesak ni nampak kan. Orang-orang pun nampak. Banyak orang ikut Nabi Ibrahim tu. Tapi ikut dengan senyap-senyap. Tak berani nak kata, Nabi Ibrahim betul. Ya, mati. Dia bunuh habis. Semuanya dalam hati saja. Betul Ibrahim itu kata Prabu Hitan. Prabu Hitan ni rasa hilang keliru lah. Tak ada siapa berani cakap macam tu. Kata macam tu. Inilah. Artinya, tiap-tiap manusia ni walau besar mana kuasa mana pun, dia ada Tuhan. Dia ada mengaku pengakuan Tuhan. Cuma dia tak mau mengaku di depan orang saja. Dalam diri dia ada Tuhan. Sebab dia lumrah, kata lumrah, fitrah dia ada dah. Allah ciptakan dia, mesti manusia tu mengaku. Iblis dia menentang Tuhan, dia tak ikut Tuhan, dia tak ikut perintah Tuhan, pun dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan ketuhanan. Iblis lebih percaya lagi, lebih yakin lagi Tuhan Allah itu berkuasa. Tapi dia tak mau sembahkan apa tu. Dia marah satu itulah, dia berasa tak puas hati. Allah tak angkat dia, Allah angkat Adam tu. Tang tu ya, dia musuh. Sebab tu jadi musuh kita ni, jangan kita alpa. Jangan kita lalai, jangan kita buat lupa tak ingat dia. Ingat musuh dia. Bila kita buat sesuatu rasa penting, rasa seronok, rasa apa tu, ni jaga. Tak timbul rasa ikhlas tu. Ikhlas itulah yang menentang syirik, menentang iblis. Sebab iblis ni dia sanggup, dia mengatakan semua hamba-Mu aku akan pesongkan, aku akan perdayakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Sebab tu para nabi dia para nabi-nabi ni banyak dia tak boleh goda. Sebab para nabi ni banyak ikhlas. Orang yang berikhlas pada Allah dia tak boleh goda. Iblis tak boleh goda. Kita ni mudah digoda iblis sebab tidak ada ikhlas. Dalam semayang kita kena Allah dah perlu menghadap Tuhan, perlu mari buat aku nak baca ikan dah dapur apa nak buat dia nampak kalau ni lupa habis. Ingat kita lupa habis. Baca ikut dah nak. Tak ingat nak baca lagi betul, nak baca bagi elok, nak sujud rakaat elok, rokok bagi elok. Tak ingatlah fikir tu. Fikir rokok. Rokok kena luruh rekan dulu. Jangan dia nak bangun kiri lagi. Dia ada tamak ninah dulu. Baca dulu. Zikir pada Allah dulu. Apa zikir nak baca? Subhana rabbiyal azim. Bukan subhanallah. Nak kecepat, nak sudah semayang cepat, sudah semayang. Aku semayang dah. Dia rasa puas lah, aku semayang dah. Ada iblis dah haru kucar kita, semayang kita sia-sia. Kena jaga. Kalau tak jaga tu, inilah sia-sia ni. Ibu dapat jadi yang kata 1000 orang seorang saja nak masuk syurga ni. Macam mana ni? Seluruh umat Adam, seluruh anak cucu Adam. Daripada Adam sampai ke hari kiamat ni, dia nak masuk neraka tu 999. Dia nak masuk syurga seorang saja. Inilah katakan wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nasib ni habuan. Aku pasti jadikan, aku pasti ambil habuan aku sebagai fardu, sebagai tetap bagi Allah tetap. Allah tetap.
kesesat. Kenapa ni? Kerana hilang ikhlas saja. Hilang tauhid, sesat. Pengakuan kita pada sa'an Allah ini penting sekali. Amat berat sekali. Kita kena tanam rasa-rasa tidak ada Tuhan yang di semua. Bukan sekadar ucapan dengan lidah, dengan kata-kata, tapi dengan hati, dengan perbuatan. Aku tak sembah selain Allah, aku tak taat selain pada Allah. Ataupun ketaatan kita ni bila bersangkut dengan hak Allah, dengan hak makhluk, kena tengok dalam kita mempelajari. Sebab tu belajar tauhid ni luar, lama habis. Tak habis-habis sampai hati kita sampai mati lah. Sebab dalam ibadah kita ni pentingnya. Kita nak lakukan ibadah ni nak bersih. Rasulullah ajak kita macam-macam cara tu. Terutama doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, inna sungguhnya kami na'udzubika minta berlindung denganmu. Daripada syirik yang kami tahu. Syirik kami tahu dah, tahu tentu syirik ini syirik. Tapi kami nak minta berlindung denganmu. Kenapa kita tahu kita nak minta berlindung dengan Allah? Sebab tak mampu kita nak lari, nak tinggalkan. Sebab benda tu ada depan kita. Kalau hak tak tahu, minta ampun. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan ampunilah kami. Kami mohon ampunanmu daripada syirik yang kami tak tahu. Syirik tak tahu ni banyak syirik-syirik dalam kita tak sedar. Syirik-syirik syirik kata syirik kopi, syirik kata syirik kopi, syirik yang tersembunyi, dan syirikul asghar, syirik yang kecil yang tak nampak kelih. Lain pada syirik jali, syirik yang terang jelas, atau tak apalah, sembah berhala. Ucapan, kadang-kadang ucapan kita ni seperti banyak orang sebut alam semula jadi, kadang-kadang bentuk dia tu bunyi alam semula jadi seolah tak ada Tuhan, jadi sendiri dengan tersendiri, rasa dengan sendiri alam semula jadi. Kenapa kita nak minta Allah alam ciptaan ilahi dekat, alam ciptaan Allah yang Allah ciptakan tanpa dirusak, tanpa di repair, dimodify oleh manusia. Itu mana alam semula jadi itu. Dia kata alam ciptaan ilahi. Hari ini selalu kita sebut kerana tu bomba lah selamatkan nyawa orang ni. Bomba boleh selamat nyawa orang tenggelam dalam air, kata. Kena ada takdir Allah. Dengan takdir Allah dapat diselamatkan. Hari ini penyakit Covid, kita dah menang. Kita menang. Jangan sebut menang. Kita diberi kemenangan oleh Allah. Allah dah beri kita kemenangan, dapat kita atasi. Salah satu. Kita atasi segala apa yang boleh membahayakan kita. Apa yang kita lakukan ini di atas pertolongan Allah. Pertolongan Allah kita selamat. Pertolongan Allah kita menang. Jangan kita kata kita boleh menang. Kita duduk di rumah tak keluar mana, kita boleh menang. Kita boleh atasi. Ini banyakkan syirik yang datang tak sedari. Tak sedar kita rasa akulah pandai, akulah boleh. Kita lah yang kalau ramai kita lah, kami lah. Itu mana bahaya sekali dengan akidah kita. Jatuh iman kita, jatuh tauhid, jatuh Islam. Kena jaga. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan kita, segala penyakit pun datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Dia berjangkit pun datang daripada Allah. Bukan datang daripada penyakit, dia datang daripada sakit. Sakit, orang sakit datang pada penyakit pada orang tu. Kalau kata penyakit dari orang tu, mari kat kita. Dia daripada dia, mari di mana? Orang yang mula sakit tu, mari daripada siapa? Jangkit daripada mana? Ini tempat soalan yang kita tak boleh nak jawab. Dia ada penyakit daripada itu. Siapa yang jadikan? Allah jadikan. Maka Allah jugalah yang menjangkitkan penyakit ini. Mengatakan ni, maknanya Allah. Kena rasa iman tauhid, kena rasa bahawa keadaan kita sebenarnya memanglah tak boleh kita lari daripada apa yang Allah telah tetapkan, takdir Allah. Ini kita duduk sekat ni dulu hari ni. Saya ambil sekat ni dulu ini, rasa-rasa ada banyak perkara lagi yang kita nak jelas dari segi makna tauhid. Ini bahawa tauhid rububiyah, uluhiyah lagi. Nama dia asma wa sifat. Tauhid ni mana? Habis umur kita apa tak habis kita belajar. Tak habis. Kerana tu Imam Syafi'i dia kata apa? Ingatlah kata-kata Imam Syafi'i. Belajar tauhid ini sampai kita boleh dapat bezakan mana urusan Allah, mana urusan makhluk. Tak ada urusan Allah apa dia? Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah kata.
Dia kata semula jadi ni penyakit siapa? Semula jadi ni makhluk boleh buat, kamu tak boleh buat. Maka tidak ada perkara semula jadi, mesti ada penjadinya, iaitu Allah. Ini nak beza tu. Kalau kita ada sebut perkara semula jadi ni, kita tak kenal Allah lagi. Kita tak tahu lagi ini urusan siapa, kerja siapa. Yang menciptakan bukit, gunung, ganang, siapa buat semua? Allah yang menciptakan. Mana kita kata semula jadi, Allah tak jadi lah. Nak faham waktu lah payah. Nak halusi, nak kita dekat dengan Allah, nak kita sangkut dengan Allah, nak kita takdir Allah semua. Wallahu a'lam. Sekali dulu ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita sambung sahabat untuk sedikit dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenal Rasulullah. Saya kenal Allah, sahabat kita boleh dia perkenalkan kita dengan Rasulullah. Barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan sambung balik kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab yang disusun oleh Al-Imam Abil Azz Ibnu Abil Azz Al-Hanafi. Kita masuk pada bait yang ke-12, rangkak yang ke-12. Ada kertas tu, boleh tengok. Saya ada WhatsApp tu, saya dah post dalam WhatsApp pun ada. Tengok bait yang ke-12. Saya ada kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, pantun 100 rangkap, karangan Ibnu Abil Azz Al-Hanafi. Baik yang ke-12, qala musannif rahimahullah wa zaka ba'da 'amin tsani 'ashar. Amin, maknanya ada dua tulisan di situ, ada ditulis dengan isnai 'ashar, ada yang ditulis dengan tsani 'ashar. Banyak ditulis dengan tsani 'ashar. Wa zaka da'amin tsani 'ashar wa kana min amri bahira mashtahar. Apa maksud bait yang ke-12? Wa zaka, dan demikian itu, demikian apa? Demikian peristiwa Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, membawa Nabi SAW bersamanya ke Syam, ke Syam, Syria, Palestin, Lebanon hari inilah, untuk memberi khidmat, membawa Nabi ke sana untuk membantunya dalam perniagaan Abu Talib di Syam. Itulah kebiasaan orang Mekah ni, dia akan berniaga di Syam dan juga di Yaman, di mana disebut dalam surah Ila fi Quraisy, surah Quraisy. Di Ila fi Quraisy, Allah bersumpah dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan orang Quraisy ni, rihlatash syita'i was-sayf, pengembaraan pada musim asyita, musim sejuk, ke Yaman, as-sayf, musim panas, ke Syam. Ada soalan ditimbul, kenapa orang Mekah berniaga Syam tu dia pergi pada musim panas, kenapa tak pergi musim sejuk? Dan mereka berniaga di Yaman, mereka pergi pada musim sejuk. Syam ni, kalau musim sejuk di Syam ada salji, sejuk. Orang Arab dia tak tahan lah dengan sejuk ni. Orang Arab Mekah, mereka dia biasa dengan panas. Jadi dia pergi musim panas, musim panas ke Syam.
Dia tak panas macam di Mekah. Mekah panas teruk, ha? Syam ni panas dia habis sangat panas 40 Celsius ya. Kan? Kalau di Mekah ni sampai 50. Jadi seronoklah. Cuaca eloklah bagi orang Mekah ni, panas Syam ni. No? Adapun musim sejuk di Yaman tak ada salji. Cuaca dia sangat eloklah musim sejuk di Yaman. Jadi begitulah keadaan perniagaan orang Mekah. Setahun sekali ke Syam, setahun sekali ke Yaman. Itu disebut dengan bait yang ke-12. Wazaka, dan itu berlakunya perniagaan ke Syam tadi ni ba'da amin, selepas tahun Athani Asyar, tahun yang ke-12. 12 apa? 12 daripada umur Nabi SAW. Ketika Nabi umur 12 tahun, Nabi dibawa oleh Abu Talib, bantu dia berniaga di Syam, di Busra. Masa tu Syam, ibu negeri dia Busra, kat Palestin lah ni. Apa berlaku dalam perjalanan Abu Talib dengan membawa Nabi SAW yang berumur 12 tahun? Muda sangatlah 12 tahun ni, jalan kaki, naik unta apa kan. Peristiwa yang penting berlaku ketika itu, wa kana min amri, dan berlaku daripada perkara penting ialah peristiwa apa? Amri Bahira. Peristiwa Bahira. Bahira ni nama apa? Pendeta Nasrani lah di Busra ni. Perjalanan nak masuk ke bandar Busra, di situ ada satu gereja yang mana padrinya nama Bahira. Padri dia nama Bahira kan. Bahira ni gelaran lah. Nama betul dia Jarjis, apa disebut oleh ahli sirah. Ahli sirah menyebut Jarjis. Jadi ketika Rasulullah SAW singgah di gereja Bahira, ada satu pokok di tepi gereja tu, dan Nabi duduk berehat di pokok tu. Adapun yang lain ni, mereka dilayani oleh Bahira. Bahira ni dia cukup baiklah dengan Abu Talib. Kerana Abu Talib ketua rombongan niaga orang Mekah ni. Abu Talib sebagai ketua dia, gembala dia. Jadi dia kenal baik dengan Jarjis ni, Bahira ni. Jadi dia diberi layanan apa semualah. Biasalah tetamu daripada Mekah. Dan Bahira dia ni sangat tahulah tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Dan dia duduk tunggu-tunggu, sudah sampai masanya. Nabi akhir zaman akan lahir di ketika ini. Lalu Bahira ni dia duduk carilah seorang-seorang dalam rombongan Abu Talib ni. Mana dia Nabi akhir zaman ni? Dia kenal lah dengan tanda-tanda tu. Dengan pecaman dia kenal. Cari-cari tak ada. Tanya Abu Talib, banyak ni kah? Rombongan kamu banyak ni kah? Dia kata, ada seorang yang anak saya duduk sana. Tunjuk. Bawah pokok kayu. Lalu Bahira tengok, rupanya pokok kayu tu, daun dia tu rendah turun, membayangi, menaungi Nabi SAW. Satu peristiwa yang dah disebut dalam kitab Injil. Bahira baca dan Bahira tengok, inilah Nabi akhir zaman. Lalu Bahira tanya Abu Talib, siapa dia anak muda tu? Abu Talib kata, anak saya. Bahira heranlah. Pada tahu saya, anak muda ni tak ada ayah. Sebab dia pergi kat Rasulullah. Rasulullah tengah tidur pokok tu, dia buka bahu belakang ni. Dia tengok ada timbulan daging timbul di belakang Nabi ni. Kat belipat ni, di belakang Nabi, dia tengok ada bintik-bintik timbul tu. Itu tanda nubuah, tanda kenabian akhir zaman. Nabi Bahira tak kacau lah, Nabi dia tidur. Sema Abu Talib, kata, setahu saya anak muda ni tak ada ayah.
Abu Talib kata sebenarnya dia anak saudara saya. Anak saudara saya. Ayah dia tak ada, memang tak ada lah. Mak dia pun tak ada. Lalu Bahira cerita pada Abu Talib, jaga-jagalah kamu. Anak muda ni dia akan jadi orang besar lah satu masa nanti. Iaitu Nabi akhir zaman lah. Lalu Bahira memperingatkan Abu Talib supaya jika kamu masuk bandar Busra nanti, selesaikan urusan kamu, niaga kamu, barang kamu, beli barang-barang, cepat-cepat balik. Jangan duduk lama di Busra. Jangan duduk lama. Kerana anak muda ni jika diketahui oleh orang-orang Yahudi, dia akan diganggu. Malah akan sampai pada dibunuh. Rasulullah akan dibunuh. Kerana orang Yahudi ni begitulah. Perangai mereka ni, mereka tak suka jika ada orang besar bukan keturunan mereka. Dia tak mau. Rupanya Nabi akhir zaman ni bukan keturunan Yahudi. Tak mau. Lebih baik dia bunuh. Lalu Abu Talib ambil peringatan daripada Bahira tadi ni, Jarjis, Padri Bahira. Lalu Abu Talib teruskanlah dengan urusan dia, selesai cepat-cepat, dia pun terus balik. Itu apa disebut di bait yang ke-12, wa kana min amri Bahira mashtahar, dan itu adalah berlakunya satu perkara atau peristiwa penting, peristiwa Bahira, Padri Bahira mashtahar, yang masyhur lah. Mashtahar tu yang masyhur, yang terkenal cerita dan peristiwa dia, Bahira dengan Nabi SAW. Bait yang ke-13, wasara nahwa syami ashrafal wara fi 'ami 25 fi 'ami 25 nazkura. Cara baca dia. Apa maksud bait yang ke-13? Bait yang ke-13 ni menceritakan pemergian Nabi SAW ke Syam pada kali yang lain pula lah. Kali yang kedua lah bagi diri Nabi SAW. Wasara bergerak, berjalan pi. Nahwa arah tuju, Asyami, bumi Syam, iaitu Busra masa tu, ibu negeri dia. Siapa yang pi ni? Siapa yang pergi? Ashraful wara. Ashraf semulia-mulia, al-wara makhluk. Siapa dia ashraful wara? Iaitu Nabi SAW. Nabi SAW melakukan perjalanan pengembaraan kali kedua dalam hidup Nabi ke Busra. Bila ni dia pergi? Kali yang kedua, fi 'ami, pada tahun 25 nazkura, pada tahun yang ke-25. Apa maksud 25? 25 daripada umur Nabi. Ketika Nabi berumur 25 tahun, uzkura, disebutkan. Telah menyebutkan Nabi berumur 25 tahun. Kali ini Nabi pi dengan membawa barang-barang Khadijah yang bakal jadi isteri Nabi. Masa ni tak ada. Masa bawa barang Khadijah, barang dagangan Khadijah, tak jadi isteri, belum kahwin lagi. Sudah bawa barang dengan pak saudara dia, berniaga barang-barang Khadijah. Antara Rasulullah berumur 12 tahun ke 25 tahun. Di sini tak sebut, ada dua peristiwa penting yang disebut dalam sirah Nabi SAW, iaitu peristiwa peperangan Al-Fijar. Fijar ni makna derhaka lah. Fijar ni makna pencabulan, makna kerosakan, peperangan yang melanggar bulan-bulan haram dalam Islam. Di zaman jahiliah ni bulan haram dah ada dah. Karena bulan haram 12 tahun tu, dalam 12 bulan tu ada 4 bulan disebut dengan bulan haram, bulan yang mesti dihormati, dan orang Arab jahiliah pun memang hormat 4 bulan tu. Bulan
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tiba-tiba berlaku Harbul Fijar, peperangan Fijar pada bulan tu, di antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Qais Ailan, satu kabilah yang berpengaruh di masa tu. Dan dikatakan peperangan Fijar ni mengambil masa 4 tahun. Orang Arab dulu memang bila berperang tu memang makan masa yang lama. Dan peperangan Fijar berakhir dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul ni iaitu perjanjian. Satu perjanjian yang berlaku di antara kabilah-kabilah Quraisy untuk menghentikan perbalahan peperangan selama 4 tahun tu. Yang mana Nabi SAW pernah menyebut kisah peristiwa perjanjian Fudul ni. Fudul ni diambil pada perkataan lebihan, iaitu harta lebihan seorang saudagar yang dikurung harta dia, tak dipulang balik. Lalu tuan dia tu, tuan barang tu, dia tuntut balik barang dia, dan dia dizalimi oleh orang Mekah yang bernama Al-As, dan akhirnya berlakulah peperangan Hilful Fudul. Perjanjian ni ialah yang membawa maksud orang yang dizalimi akan diberi hak dia balik, dipulang balik. Siapa yang menzalimi akan dikenakan tindakan. Itu dimasukkan peperangan perjanjian Hilful Fudul. Nabi menyebut dalam Hilful Fudul ni, perjanjian Fudul, Nabi SAW menyebut apa? Laqad syahadtu, saya sendiri menyaksi. Surah Tanah. Ini dalam sirah Nabi lah. Fi dari Abdullah bin Jada'an, di rumah Abdullah bin Jada'an. Kerana perjanjian ni, perjanjian di antara kabilah-kabilah Arab ni, Arab Quraisy ni, dibuat di rumah Abdullah bin Jada'an. Nabi sendiri hadir dalam majlis tu. Nabi kata apa? Ma ahabba, sangat aku suka, dia kata, annali bihi humrun ni'am, bahawa aku memiliki unta merah. Aku ni lebih suka unta merah. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Satu peristiwa yang Nabi hadir, iaitu perjanjian ni, dia kata aku lebih suka perjanjian ni berlaku lebih daripada unta merah. Kalau aku dipanggil lagi di zaman Islam ni, zaman Nabi merintah, la ajabtu, nasaya aku akan menghadirinya. Abang kata cukup baguslah peristiwa perdamaian ni. Nabi dia memang jiwa Nabi, perasaan Nabi, dia tak sukalah gaduh-gaduh, tak suka berperang dan sebagainya. Itulah apa yang kita sebut perjanjian. Dua peristiwa di antara Nabi berumur 12 tahun ke 25 tahun. Jadi itulah untuk 20 minit ni, daripada bait yang ke-12 dan bait yang ke-13, kita sudahi di sini saja. InsyaAllah, jika diizinkan Allah, kita akan sambung lagi pada bait yang ke-14 dan seterusnya, untuk kita melihat balik, merenung balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita mengambil pengajaran aktibar daripada peristiwa itu dan menjadikannya sebagai teladan dan petunjuk dalam kehidupan kita untuk menjalani atau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min da'watin la yastajab laha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.